السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelas Iqra Pro kelas kita insya-Allah akan bermula pada hari ini sehinggalah insya-Allah berlangsung selama lebih kurang 2 bulan. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat rasa bangga kerana tuan-tuan perempuan masih ada azam yang kuat, terutama ini saya yakin mungkin kerana masuk tahun baru, tahun baru 2024. Baiklah, sebelum kita nak memulakan kelas kita pada hari ini tuan-tuan perempuan, pertama sekali mungkin saya akan berikan beberapa taklimat, iaitu yang keduanya kita belajar satu sekali kelas, satu sesi kelas lebih kurang 1 jam. Bermaksud kalau seminggu 3 kelas bermaksud 3 jam. Jadi 3 jam kali dengan 4 minggu 1 bulan, dia jatuh 12 jam. 1 bulan 12 jam. Maksudnya kelas kita ni 2 bulan bermaksud dia jatuh 24 jam. Itulah yang tertera pada buku kita. Pada buku ni tertera 24 jam. InsyaAllah boleh membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan jangan risau. InsyaAllah saya akan bantu sebaik mungkin. Seboleh-boleh saya akan bantu tuan-tuan perempuan. Saya akan pastikan tuan-tuan perempuan boleh baca Al-Quran. Keduanya, yang ketiga tuan-tuan perempuan, kelas kita, kelas Iqra Pro kelas ni kita menggunakan buku Iqra Pro kelas. Ada 2 jilid buku. Ada 2 jilid buku ni. Jadi pastikan tuan-tuan perempuan dah ada dalam buku ni. Pastikan dah ada. Mungkin ada yang bawa daftar tadi tak sampai lagi dalam buku, boleh mungkin besok ataupun lusa baru sampai tak apa. Jadi yang dah ada, alhamdulillah. Ini buku teks, ini buku latihan. Yang berwarna purple ni buku teks, yang berwarna hijau ni adalah buku latihan. Jadi kita ada 2 buku. Buku teks ni untuk pembelajaran, yang buku hijau ni adalah untuk kita buat latihan. Kenapa tuan-tuan perempuan? Kerana bila kita buat latihan, maka kita akan dapat lebih. Dia akan jadi lebih cepat. Kalau kita tak ada latihan, dia lambat. Dia lambat. Okey, itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat tuan-tuan perempuan, saya nak beritahu awal-awal ni. Perkara yang keempat ni bagi saya penting sangat. Saya berharap sangat tuan-tuan perempuan tidak miss walaupun 1 kelas. Perkara yang keempat ni bagi saya sangat penting. Apa dia? Saya minta sangat kepada tuan-tuan perempuan, jangan miss walaupun 1 kelas. Kenapa tuan-tuan perempuan? Kerana kaedah ini terlalu cepat. Kaedah ini terlalu cepat. Tuan-tuan perempuan tertinggal miss 1 kelas, okey lagi. Miss dia 2 kelas, tuan-tuan dan perempuan pasti tak dapat kerja. Benda ni yang saya bimbang sebab pengalaman saya. Sebab kita dah mengajar Iqra Pro kelas ini lebih kurang dah 7 tahun. Kita bermula pada tahun 2016. Kami dah bermula pada tahun 2016. Kelas ni kita dah buat di rumah rangkaian rumah mengaji saya, Rumah Mengaji Al-Hidayah. Rumah Mengaji Al-Hidayah di seluruh Malaysia. Rangkaian rumah mengaji saya dah bermula mengajar buku ini lebih kurang 7 tahun. Jadi pengalaman 7 tahun kelas yang kita adakan, yang kita dapati biasanya yang tak berjaya ialah yang miss kelas.
Dia tak datang sekali, dua kali dia tak datang. Bila dia ikut, dia banyak ketinggalan. Bila banyak ketinggalan, dia dah mula stuck. Ini masalahnya sekiranya ada yang tertinggal kelas. Sebenarnya sekali perkara yang keempat ini sangat penting. Ini perkara yang keempat ini sangat penting. Saya mohon sangat-sangat tuan-tuan dan puan tidak miss kelas ya. Jadi cuba azam awal tahun ni tahun 2024 ni, azam betul-betul kali ini aku nak boleh baca Al-Quran sebelum Ramadan. Aku nak betul-betul sebelum bulan 3 ni, insya-Allah kita Ramadan pada 13 bulan 3. Sebelum 13 bulan 3 ni aku nak dah boleh baca Quran. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, azam bulat betul-betul. Bulat hati dengan siapa? Bulat hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tuan-tuan dan puan kita bimbang besok kalau kita tak boleh mengaji? Dua benda yang sangat penting kita bimbang. Pertama, di dunia orang yang tak boleh mengaji mudah akan menjadi pengikut Dajjal. Sekali lagi, orang yang tak boleh baca wahyu Allah mudah akan terjebak menjadi pengikut Dajjal. Ini pertama. Yang kedua yang kita bimbang, di dalam kubur nanti, belum akhirat lagi, di dalam kubur nanti malaikat akan tanya. Kenapa? Sebab Al-Quran itu adalah rukun iman. Al-Quran adalah rukun iman. Bila dia menjadi rukun iman, dia ada tuntutan dia. Apa tuntutan dia? Antara tuntutan dia ialah mesti baca dia. Bukan tengok aja, mesti baca. Lepas baca kena faham. Jadi kalau kita tak boleh baca, macam mana nak faham? Nampak kan? Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, saya minta sangat-sangat tuan-tuan dan puan, tolong bulat hati tahun ni. Awal tahun ni 2 bulan je, bukan 2 tahun, bukan 20 tahun, bukan. 2 bulan ni tolong azam betul-betul. Aku nak juga boleh baca Quran dalam masa 2 bulan ni sebelum Ramadan. Supaya bila Ramadan nanti tuan-tuan dan puan boleh bertadarus dengan kawan-kawan sahabat anda. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya beritahu juga yang kelima. Ingat 5 pesanan saya. Malam ni saya tak nak beri pesanan nak banyak lagi, 5 pesanan saya. Yang kelima pesanan saya pada malam ini, tuan-tuan dan puan, tolong simpan semua kaedah tuan-tuan dan puan dalam belajar sebelum ni. Tuan-tuan dah belajar kaedah Iqra, tuan-tuan dan puan mungkin dah belajar kaedah Qiraati, tuan-tuan dan puan mungkin juga dah belajar kaedah Al-Baghdadi, tuan-tuan dan puan juga mungkin dah belajar kaedah Al-Furqan, Al-Badar, An-Nur dan macam-macam ada. Ini kaedah belajar Quran ni ada beratus jenis kaedah untuk awas, untuk asas membaca Quran, ada macam-macam kaedah. Ada beratus jenis kaedah. Ada beratus jenis kaedah di dunia. Di Malaysia ni mungkin ada 20. Kalau di Indonesia ada beratus. Di Malaysia ni mungkin ambil daripada Indonesia ada, yang buatan Malaysia sendiri pun ada, yang daripada Turki ada, yang daripada Saudi ada, daripada Maghribi ada, bermacam-macam kaedah. Jadi saya mohon perkara yang kelima tuan-tuan dan puan, tolong sekiranya tuan-tuan dan puan dah pernah belajar macam-macam kaedah sebelum ini, tolong simpan file itu. Tolong simpan file-file yang tuan-tuan dan puan dah belajar sebelum ini. Simpan file itu, jangan buang, simpan. Bila join di kelas Iqra Pro Class, semua kaedah Al-Quran yang tuan-tuan dah belajar sebelum ini, tolong simpan supaya otak tidak bertergabung dan dia boleh fokus. Supaya otak kita tidak confused dan dia boleh fokus. Bila tak confused dan boleh fokus, maka akan cepat faham. InsyaAllah itu dia lakukan. So itulah 5 pesanan saya. Kalau boleh tolong type bawah tu 5 pesanan itu, tolong type kat ruang komen 5 pesanan tadi. Ingat ke 5 tu? Saya ingat kan? Tak macam mana nak belajar. Tulis kat bawah tu 5 pesanan saya. 5 pesanan saya setiap kali kita nak masuk kelas kita. Antara pesanan saya yang paling utama ialah nombor 4 dan nombor 5. Nombor 4 dan nombor 5.
ada miss kelas. Nombor 5, nak masuk kelas, tolong tinggalkan file-file kita dah belajar sebelum ni. Di-drop file kita. Jangan bawa ke kelas ni. Nanti confuse. Ya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan dengan Allah SWT, saya nak ceritakan sedikit sejarah Iqra Pro Plus ni. Boleh? Ya? Tuan-tuan dan puan-puan tahu sejarah kan? Mungkin selama tuan-tuan dan puan-puan akan belajar Iqra, Al-Baghdadi, Al-Furqan, An-Nur, Al-Baqarah dan sebagainya. Main belajar dia tak tahu sejarah. Bila masa buat semua tak tahu kan? Jadi okey, sesi malam ni sebab sesi permulaan, saya nak cerita sedikit pengalaman-pengalaman saya ya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kalangan tuan-tuan puan yang ada tua pada saya, atau mungkin juga ada yang sama usia dengan saya 50-an. Mungkin ada yang muda daripada saya. Tak kenapa ya. Cuma saya nak beritahu, pada zaman saya kecil-kecil dulu, tahun 70-an. Tahun 70-an ya, mungkin kalau ada yang tua pada saya pun mereka tahu tahun 70-an macam mana. Tetapi kalau muda pada saya mungkin tak dapat nakap tahun 70-an macam mana. Tapi tak perlu saya cerita. Zaman kita kecil-kecil tahun 70-an dulu, kita mengaji alif, ba, ta, dan baris dia, baris atas, baris bawah, baris depan, baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan. Betul? Nah, contoh, alif di atas, a, alif di bawah, i, alif di depan, u, a, i, u. Nah, kan? Di depan u, a, i, u, kan? Ba di atas, ba di bawah, bi, ba di hadapan, bu, ba, bi, bu. Itu dah ada ni. Ya, ada setengah ngaji alif dati, a, alif bawah, i, alif depan, u, a, i, u, ber di atas, berdati, ba. Bukan di atas, ada di short form dia. Berdati, ba, berbawah, bi, berdepan, bu, ba, bi, bu. Anda masih ingat kan? Alif, alif, alif di alif, baru di atas an, baru di atas an, alif, baris dua di bawah in, alif, baris dua di depan un, an, in, un, ba, baris dua di atas ban, ba, baris dua di bawah bin, ba, baris dua di hadapan un, ban, bin, bun. Kalau masih ingat, betul kan? Bila habis dia, penutup kita dengan dia boleh wassalamu. Betul kan? Ni tahun 60-an, 70-an, 80-an. Sehinggalah negara kita telah dimasuki dengan kaedah, satu kaedah pada masa itu. Sebelum ni semua menjadi itu, ada dati A, ada bawah I, ada tiba. Pada tahun 86, buat cerita sikit, ini sejarah. Ini sejarah Al-Quran di Malaysia ya. Pada tahun 86, Malaysia telah masuk satu kaedah baru daripada Indonesia, iaitu kaedah Qiraati. Qiraati, T dari T, bukan Qiraat, bukan Iqra. Qiraati masuk ke Malaysia pada tahun 86. Masa tu Qiraati ada 3 jilid buku saja. Masa tu Qiraati ada 3 jilid buku, tetapi sekarang dah ada 5 jilid. Itu tahun 86. Selang 2 tahun selepas itu, iaitu pada tahun 88, masuk kaedah Iqra ke Malaysia. Iqra ni daripada Bandung. Pengasasnya adalah almarhum Ustaz As'ad Humam. Mula masuk ke Malaysia pada tahun 88 dengan 6 jilid buku. 6 jilid buku, betul kan? Pada tahun 88 masuk Malaysia. Dan mula berkembang dan pada tahun 94 Iqra diwajibkan diajar di sekolah-sekolah rendah di seluruh Malaysia. Tahun 94 masuk Malaysia 88, wajib di sekolah-sekolah rendah. Pada masa itu tahun 94. Tahun 96, 2 tahun selepas masuk ke Malaysia, tahun 96, pencipta kaedah Iqra iaitu almarhum Ustaz As'ad Humam telah kembali ke rahmatullah.
pada tahun 96. Dan hari ini almarhum Ustaz As'ad Umar telah menjadi billionaire di kubur. Billionaire kerana berjuta manusia boleh baca Al-Quran dengan kaedah Iqra. Masya Allah, subhanallah, ya? Beratus juta orang boleh membaca Al-Quran dengan kaedah Iqra. Dan selepas itu tuan-tuan perempuan masuk macam-macam kaedah, Al-Barqi, Al-Furqan, Al-Badar, lepas itu ada macam-macam al masuk. Cuma saya beritahu yang betul-betul kaedah asas Al-Quran yang dipelopori oleh anak bangsa Malaysia kita cuma 5 sahaja. Yang lain semua daripada luar, sama ada daripada Turki, daripada Syria, daripada Madinah, daripada Indonesia, daripada mana lah, ya? Yang Malaysia ni ada 5 sahaja. Antaranya saya sebutkan 5 ni. Kalau dia baca cerita pun bagus sebab ini sejarah supaya kita tahu. Yang betul-betul buatan Malaysia yang pertama sekali Al-Badar. Al-Badar ni telah dipelopori, ya, dia punya pengasasnya ialah Dr. Syamsul, Ustaz Syamsul, Dr. Syamsul, ya. Dr. Syamsul ni dia ada madrasah di Uluyah. Ada madrasah di Uluyah. Dialah yang membawa kaedah Al-Badar, ya. Lepas itu yang keduanya kaedah Al-Badar Ustaz Zamri. Ustaz Zamri yang dulu dalam TV, kaedah mantap. Betul? Mantap. Yang ketiganya kaedah ni Al-Baghdadi. Sekarang banyak dari Ustaz Al-Baghdadi, betul kan? Al-Baghdadi yang dipelopori oleh Ustaz Jalaluddin, orang Temeloh Pahang. Orang Temeloh Pahang. Yang keempatnya ialah Haraki. Haraki ini yang dia punya owner atau pengasasnya ialah Ustaz Zakaria, orang Taiping, Perak. Dia bekas lecturer di IPG Ulu Kinta itu. Ini Ustaz Zakaria, ini Haraki. Dan yang keempat, yang kelima iaitu formula Al-Hidayah yang telah ditukarkan namanya kepada Iqra Pro Plus. Dipelopori pengasasnya siapa? Ustaz Zubair Malik. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Jadi tuan-tuan, inilah saja 5 kaedah membaca Al-Quran yang telah dicipta oleh anak watan Malaysia. Yang lain semua dah tak boleh buat. Jadi tuan-tuan, oleh kerana Iqra Pro Plus ni dulunya nama formula Al-Hidayah. Mungkin pernah ikut kelas ni dulu. Saya pernah buat kelas ni di Ipoh. Rumah gaji saya di Ipoh ada, rumah gaji saya di Sungai Petani ada, di Tanjung Malim ada, di Melaka Allah SWT Muhammad, apa nama Melaka? Subhanallah, Alor Gajah ada, di Kemaman, di Dungun, di Kelantan, banyak lagi, banyak. Jadi kaedah dulu kita panggil dengan formula Al-Hidayah. Tetapi kita dah tukar, kita trademark kita tukar kepada Iqra Pro Plus. Tuan-tuan dan puan, kenapa namanya Iqra Pro Plus? Pertama, kerana dia lebih advance daripada Iqra. Dia lebih advance daripada Iqra. Yang kedua, dia lebih cepat daripada Iqra. Dia lebih cepat daripada Iqra. Yang ketiga, kerana dia ada satu keadaan yang dipanggil fast track. Bukan fast, ini fast track. Kaedah yang cepat. Yang mana kaedah ini yang kita buat Iqra Pro Plus yang untuk tuan-tuan ini adalah untuk para remaja, belia dan orang dewasa. Sangat sesuai, ya, sangat sesuai untuk golongan belia, remaja, belia dan dewasa, termasuklah orang yang dah dipanggil warga emas. Dan sebenarnya tuan-tuan perempuan, saat ini tuan-tuan perempuan di Kuantan yang balik ikut kelas saya ialah warga emas sebenarnya. Tuan-tuan tahu tak kenapa? Sebab ramai warga emas tak boleh baca Quran. Mungkin kerana zaman kecil dulu dah gaji, ambil darjah 6 dah khatam, bila dah khatam tak buka Quran dah.
masuk ke sekolah asrama, lagi tak buka Quran. Habis sekolah asrama, rehat 3, 4, 5, 6 bulan dah masuk universiti. Masuk universiti pun lagi dah tak buka Quran. Dah bekerja pun mungkin dia tak sempat dah nak buka Quran. Dia start nak buka Quran bila anak cucu dia bertanya kepada dia. Masa tu baru kelang kabut nak buka Quran. Dah tak reti nak baca sebab dah lama ditinggalkan. Betul? Oleh kerana dah lama ditinggalkan, maka mengajilah waktu macam-macam keadaan. Ada yang jaya, ada yang tak jaya, ada yang separuh jalan dan macam-macam ya. Ada yang sesuai dengan keadaan, ada yang sesuai keadaan itu ya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak tuan-tuan dan puan, insya-Allah Iqra Pro Plus adalah jawapan bagi tuan-tuan dan puan yang juga pernah mengikuti banyak kelas Quran tapi tak capai. InsyaAllah melalui kelas Iqra Pro Plus ni tuan-tuan dan puan akan capai. Tuan-tuan dan puan punya niat untuk boleh baca Quran seperti saya sebutkan tadi. Saya akan pastikan, saya akan bantu tuan-tuan puan boleh baca Al-Quran sebelum Ramadan tahun ini. InsyaAllah. Saya bergantung janji ini dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah bantu saya dan Allah bantu tuan-tuan dan puan agar tuan-tuan dan puan boleh baca Al-Quran tahun ini sebelum Ramadan. Ya, okey. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan ni tak ada buku ni. Tolong komen kat bawah. Saya buku tak ada lagi, buku saya tak sampai lagi ke apa ke ya. Boleh tolong komen kat bawah tu. InsyaAllah nanti pembantu saya akan tolong usahakan supaya cepat boleh sampai kepada tuan-tuan dan puan ya. InsyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan, sekarang sekiranya tuan-tuan dan puan dah ada buku, so minta semua buka buku yang berwarna purple, buku teks. Minta semua buka buku yang berwarna purple dan terus pergi kepada puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita nak belajar Al-Quran ini, pertama sekali bersih diri. Maknanya zahir batin kita bersih, pakaian kita bersih, baju kita bersih, kita dah siap mandi dan sebagainya, dan hati juga nak kena bersih. Ya, nak kena bersih. Akal pun nak kena bersih. So, oleh kerana mungkin kalau kita tak faham macam mana nak bersihkan akal, hati mungkin dah banyak kita belajar. Akal nak bersih macam mana? Ada macam-macam keadaan. Jadi, untuk malam ini mungkin kita sempat nak bersihkan. Jadi saya cadangkan tuan-tuan dan puan, tolong reset otak. Tolong simpan file-file yang nak disimpan. So masuk kelas ni betul-betul kita panggil apa? Bawa gelas yang kosong. Ikuti kelas ini dengan membawa gelas yang kosong. Maknanya anggaplah diri macam orang baru nak belajar Alif Batak. Kalau kita tak pandai menyanyi ke apa ke, anggaplah kita macam orang baru nak belajar Alif Batak. Jadi semua yang kita dah belajar ni simpan dengan keluarkan. Nanti pening kita. Okey? Anggap macam kita orang yang mu'allaf. Anggap kita macam mu'allaf, tak pernah belajar Al-Quran. Sebab gini tuan-tuan. Pengalaman saya mengajar Al-Quran. Saya mengajar Al-Quran bermula dari umur 12 tahun hingga sekarang. 12 tahun saya dah start mengajar Al-Quran sampai sekarang. Kan? Jadi ringkasnya saya pernah menjadi qari. Saya start masuk musabaqah ketika umur saya 8 tahun, tahun 70-an. Tahun 70-an saya dah masuk musabaqah peringkat kanak-kanak. Tahun 70-an tuan-tuan, ikut masuk musabaqah peringkat kanak-kanak. Di mana? Di Cameron Highland Park. Okey, lepas itu saya juga berpengalaman menjadi qari. Masuk musabaqah. Dan juga saya berpengalaman menjadi panel hakim tilawah. Yang mana akhir sekali saya menghakimi tilawah iaitu pada tahun 2008 di Petronas Kertih, Terengganu. Yang mana pada masa itu Petronas dia ada buat majlis tilawah Akad Kitangan Petronas dibuat di Kertih, Terengganu.
Itulah hari tilawah terakhir saya menghakimi tilawah. Lepas tu saya berhenti. Kenapa jangan tanya? Okey. Juga saya berpengalaman dalam dipanggil apa? Menginovasi. Duduk dalam tim inovasi Al-Quran. Tim inovasi Al-Quran, maknanya menambah baik kaedah membaca Quran, menambah baik tanda baris, menambah baik jenis tulisan dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman inilah yang saya nak beritahu tuan-tuan, yang insya-Allah saya akan kongsikan di dalam kelas-kelas saya. Ya, saya akan kongsikan dalam kelas-kelas saya. Saya ada beberapa kelas. Setakat ini untuk fasa 1 saya ada 4 kelas. Untuk fasa 1 ada 4 kelas, iaitu kelas Iqra Pro Class bagi yang tak boleh membaca. Dah boleh baca nanti mungkin tak lancar, dia akan masuk kelas taktik. Kelas taktik. Bila dah lancar dia akan masuk kelas tahsin. Bila dia nak hebat lagi dia akan masuk kelas tahajud. Habis 4 kelas ni nanti mana-mana yang tak berada dengan saya 4 kelas, iaitu fasa pertama, maka selepas itulah mereka akan boleh masuk fasa kedua. Fasa kedua start belajar apa? Start belajar harfiah. Harfiah ni apa? Harfiah ni macam kita nak kenal perkataan ni apa makna dia, ayat ni apa makna dia. Yang sekarang ni dah ada orang buat dalam bentuk dia panggil apa? Digital, Think Al-Quran, contoh, kan? Dia harfiah. Fasa kedua ni juga nanti tuan-tuan puan-puan dah boleh start belajar taranum. Taranum, jadi lagu, biar tinjam awan dan sebagainya. Dan fasa kedua juga nanti tuan-tuan puan-puan dah start boleh belajar qiraat. Qiraat. Taranum ni nanti kalau tuan-tuan puan-puan nak masuk musabaqah pun boleh kan? Ini fasa kedua. Tapi pastikan fasa pertama ni settle dulu. Nak macam kita, fasa pertama kita betul-betul asas. So ada 3 lagi ni. Ada 3 lagi. Tapi jangan susah. InsyaAllah saya kongsikan dalam secara yang mudah. Secara yang mudah. Jadi tuan-tuan puan-puan, untuk akal kita dalam kelas Iqra Pro Class ni, tuan-tuan puan-puan jangan risau. Step 1, sense 1. Sense yang pertama iaitu kita hanya set nak kenal je. Nak kenal tuan-tuan, nak kenal 28 huruf hijaiyah dan nak kenal 6 baris. Set, Start. Dia dah start tadi. Apa yang kita nak ingat? Kita nak ingat 68 huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah, dan kita nak kenal 6 baris je. 11 sekali lagi. Set di minda, masukkan file ini dalam minda. Apa dia? Kita nak kenal 28 huruf hijaiyah, iaitu huruf Al-Quran, dan kita nak kenal 6 baris Al-Quran. Tak banyak, 80, 6 je. 6 barisnya. Bukan 280 dah, 28 sahaja. So tuan-tuan puan-puan, untuk itu jom kita pergi kenal baris dahulu. Buka buku mulai tadi, apa ni, Iqra Pro Class tadi, dan lihat baris. So sekarang tuan-tuan, pastikan kosongkan minda dan start download semua baris ini. Ada berapa? Ada 6. A, I, U, An, In, Un. Baris atas fathah bunyinya A. Baris bawah kasrah bunyinya I. Baris hadapan dhammah bunyinya U. A, I, U. Faham? Okey. Baris di atas fathatain bunyinya An. Baris 2 di bawah kasrah tain bunyinya In. Baris 2 di hadapan ataupun dhammah tain bunyinya Un. Jadi bunyinya apa? An, In, Un. Jadi tuan-tuan, umpamanya begini. Umpamanya begini saya buat contoh. Setnya A, I, U. An, In, Un. Contoh dia.
Okey, cuba tengok. Contoh saya buat huruf B. B, B, B. B baris atas, ba. B baris bawah, B. B baris hadapan, bu. Nampak? Okey, lepas itu B baris di atas, ban. B baris dua di bawah, bin. B baris dua di hadapan, bun. Ba, bi, bu, ban, bin, bun. So, saya bukan nak tuan-tuan ingat A, B, C, D, bukan. Ya, A, B, C, D saya letakkan saja, ya, sebagai orang panggil dia punya objek. Ya, dia punya objek. Yang penting saya nak tuan-tuan faham betul baris ni. Baris ni. Okey, ini B. Sekarang saya buat pula ini. Ini B. Sekarang saya buat pula contohnya ialah A, B, C, D. D baris atas, da. D baris bawah, di. D baris hadapan, du. D baris di atas, dan. D baris di bawah, din. D baris dari hadapan, dun. Jadi bunyinya da, di, du, dan, din, dun. Ingat tadi baris atas apa dia? Baris atas ialah A. Baris bawah apa dia? Baris bawah ialah I. Baris hadapan apa dia? Baris hadapan ialah U. Betul? Okey. Ini baris di atas ialah A-N, D-A-N, dan. Baris di bawah ialah in, D-I-N, din. Baris di hadapan ialah un, D-U-N, dun. Nampak kan? Okey, baik. Ini huruf D. Saya bagi lagi huruf lain. Apa dia? A, B, C, D, E, F. Okey, kita ambil huruf F lah. Kita ambil huruf F lah. F bagi atas, fa. F bagi bawah, fi. F bagi hadapan, fu. Fa, fi, fu. F baru di atas, fan. F baru di bawah, fin. F baru di baris di hadapan, fun. Jadi bunyinya fan, fin, fun. Fa, fi, fu, fan, fin, fun. So saya nak tahu membantu dengan 6 baris dia, 6 dia. 6 bukan banyak. A, I, U, an, in, un. Ya, ada dia. A, fa, I, fi, u, fu, an, fan, in, fin, un, fun. Boleh? InsyaAllah. Tak banyak lagi, 6 je. 6. Okey, kita buat contoh lagi huruf lain supaya tuan-tuan boleh nampak tugas baris itu apa sebenarnya. Apa sebenar kerja baris ni? Tugas dia apa sebenarnya? Apa fungsi baris ni? Okay. A, B, C, D, E, F, G. Katakanlah G. G baris atas, ga. G baris bawah, G. Sorry. G baris hadapan, gu. G baris dua di atas, gan. G baris dua di bawah, gin. G baris di hadapan, gun. Ga, gi, gu, gan, gin, gun. Okey, kita buat lagi, biar betul-betul tuan-tuan betul-betul dapat tangkap fungsi baris.
fungsi baris. Baik, sebelum saya pergi huruf lain. Contoh yang mula nampak baris ni A, I, U, An, In, Un. Dah nampak? So kalau dah nampak, tolong set dalam minta. Tolong set dalam minta. Okey, ini kita panggil apa? Bunyi vokal. 6 baris ini kita panggil apa? Bunyi vokal. Vokal. Ini vokal A, ini vokal I, ini vokal U. Ini vokal An, ini vokal In, ini vokal Un. Cuba lihat. Katalah huruf S. S vokal A, Sa. S vokal I, Si. S vokal U, Su. S vokal An, San. S vokal In, Sin. S vokal Un, Sun. Jadi bunyi apa? Sa, Si, Su, San, Sin, Sun. Dah boleh nampak kan fungsi baris? Saya tak nak tuan-tuan faham SBC, ABC jangan pakai, tak perlu. Saya nak tuan-tuan tolong set 6 baris ni tadi. A, I, U, An, In, Un. Maksud 6 bunyi vokal. A, I, U, An, In, Un. Okey, lagi contoh saya buat. Katakanlah, boleh sabar ya, sabar sekejap. Cuba lihat tuan-tuan melihat saya buat. Sekiranya saya nak tulisan Rumi itu dibaca dengan baris. Contoh, katalah Papa. Lihat. P, A, P, A. Sama juga P balik atas, P balik atas. Coba Papa, Papa. Contoh yang ini. Ma, Ma. Baik? Okey. Boleh juga dibuat dengan Ma, Ma. Nampak? Pa, Pa, Ma, Ma. Tujuan saya supaya tuan-tuan nampak bunyi baris itu, peranan baris itu. Peranan dan bunyi baris itu macam mana kita nak bunyikan dia. Okey, ini baris di atas. Katalah baris di bawah pula. Contoh apa baris di bawah? P, P. Okey? Sama juga tu lihat ni. P, P. P, P sama juga P, P. Nampak? Okey. Baris bawah lagi apa dia? P, P kalau pada bawah. Apa ya? Okey, contoh. Mi, Ni. Boleh juga buat Mi, Ni. Nampak? Pipi, pipi. Mini, mini. Okey, ini baris bawah. Sekarang kita buat dengan baris hadapan. Ini just pendedahan saja ya. Untuk awal ini just pendedahan. Cuma tuan-tuan, saya minta tuan-tuan perempuan sekalian dapat memahaminya. Okey? Tangkap betul-betul. Okey? Baik. Contoh baris hadapan. Apa baris hadapan? Ku, pu, kupu. Boleh juga dibuat dengan ku, pu. Sorry. Kupu, kupu. Kalau baris hadapan dia apa contoh? Bulu. Bulu.
Boleh kita cuba dengan bulu. Nampak? Kupu, kupu. Bulu, bulu. Nampak? Boleh nampak tak? Peranan baris. Saya nak tonton nampak yang baris dulu. Baris tu. Okey? Baik. Sekarang saya buat pula contoh baris dua di atas. Baris di atas. Contoh makan. Makan. Sama juga ejaan ini adalah lihat makan. Sama juga makan. Okey, baris dua di bawah apa? Contoh lilin. Lihat saya buat lilin. Apa? Makan. Lilin. Pada di hadapan apa contoh? Pohon. Sini nampak tak? Nampak? Nampak? Okey. Pohon. Nampak? Makan. Lilin. Pohon. Pernah tak main ni? Tak pernah kan? Seperti saya sebut tadi, semua yang tuan-tuan dan puan dah belajar sebelum ni simpan, jangan keluarkan nanti pening. Anggap tuan-tuan dan puan sekali mu'alaf, tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Cuma tahulah huruf rumi itu memang tahu. So sekarang ni yang saya nak tekankan ialah fungsi baris. Apa fungsi baris? Fungsi baris ialah bunyi vokal. Fungsi baris ialah bunyi vokal. Jadi bunyi vokal Al-Quran ada berapa tuan-tuan dan puan? Bunyi vokal Al-Quran ada 6 sahaja. Bunyi vokal Al-Quran ada 6 sahaja. Okey, cuba tuan-tuan tengok lagi saya buat permainan game. Macam game, tapi insya-Allah boleh memahamkan kita. Mungkin juga tuan-tuan nanti mulai besok dah boleh SMS, WhatsApp menggunakan simbol yang ringkas macam ini. Contoh, saya mahu buka buku. Tengok tuan-tuan, tengok. Saya mahu buka buku. Nampak short form? Saya mahu buka buku. Apa lagi? Okey, contoh lagi. Lari, laju, laju. Apa ya? Lari, laju, laju. Okey, lagi. Saya buat lagi supaya nampak, supaya lebih jelas.
Contoh, makan nasi basi. Makan nasi basi. Contoh. Okey, apa lagi contoh? Yang ada apa? An. Okey. Contoh, bulan apa ya? Bulan tak boleh lagi. Bulan. Okey. Bulan ini saya kawin. Contoh, bulan ini saya kawin. Contoh. Oh, ini boleh buat satu apa dipanggil short form WhatsApp. Kita tak mesti orang macam ni buat tulisan rupi, buat baris Al-Quran macam tu. Mesti, ini bahasa apa ni? Ini bahasa apa ni? Ini di antara. Ini antara di tuan-tuan perempuan. Saya malam ni just nak beri tuan-tuan perempuan pendedahan sahaja dahulu. Buka minda dulu. Buka minda dulu. Jangan pening-pening. Ini belum pakai S lagi. Jangan buat benda ni. Tenang. Senyum. Senyum. Okey. Contoh lagi. Buka minda je malam ni. Malam ni buka minda. Tu penerit sungguh keadaan ustaz ni. Tak pernah lagi belajar macam ni. Okey. Contoh. Apa yang tuan-tuan nampak? Ketawa. Ketawa. Laju. Ketawa. Laju. Contoh. Faham kan? Jadi tuan-tuan perempuan ya. So malam ni tuan-tuan perempuan, saya ulang sekali lagi, jangan susah-susah, jangan pening-pening. Jangan bawa apa keadaan tuan-tuan dah belajar pada sebelum ini, jangan bawa dalam kelas ini. Ya, buka minda dia elok. Ya, saya nak beritahu asasnya pada malam ini, iaitu tuan-tuan perempuan kena kenal, kena cam 6 baris. Kena kenal, kena cam 6 baris vokal. 6 baris vokal. Contoh tadi. Mungkin di kalangan tuan-tuan perempuan mungkin ada OKU. Ya, ataupun mungkin juga saya nak test tuan-tuan perempuan OKU ke tidak? Saya nak test. Okey. Ini pada atas A. Nampak tangan kiri saya A. Pada atas A. Ini baris bawah I. Tangan kanan saya I. Ini baris hadapan U. So A, I, U. Sekali lagi. Pada atas apa? A. Baris bawah
I bagi hadapan U. A, I, U. A, I, U. Nampak kan? Okey. Baris yang di atas. Nampak ada dua baris betul? So saya buat dua baris. An. Baris tu di bawah ada dua baris betul? Saya buat dua baris. In. Baris tu di hadapan ada dua baris betul? Saya buat un. An, in, un. Cuba buat. Okey. Pelik kan? Tapi ni dah ada. Cuba buat. Okey, ikut saya. A, I, U, penumbuk ni. Buat dia ikut gini. U, kan dia tu, nampak tu. U. Okey. An, in, un. Okey, sekali lagi. A, I, U. An, in, un. Okey, sekarang saya nak test. Nampak tak ni apa? Jam, betul? Jam. Okey, jam ini saya nak beritahu tuan-tuan perempuan menunjukkan dia bermula dengan huruf apa? J. Huruf J. Okey, cuba tengok tuan-tuan perempuan. Saya buat pergerakan ni. Apa bunyi dia? Tengok dulu, jangan jawab lagi. Tengok dulu. Okey, kita mula lagi, saya tunjuk dulu. J, A, ja. J, I, ji. J, U, ju. J, an, jan. J, in, jun. J, un, J in jin. J in jin. J un jun. Itu J. J dalam tulisan Al-Quran adalah huruf J. Jim, A, ja. Jim, I, ji. Jim, U, ju. Jim, an, jan. Jim, in, jin. Jim, un, jun. Ja, ji, ju. Jan, jin, jun. Dapat tak ada sikit-sikit? Dapat tak? Okey, kalau dah dapat, sekarang saya nak buat satu gerakan. 6 gerakan, bukan satu, 6 gerakan. Saya nak tuan-tuan dan perempuan sebut. Ni test OKU ni. Siapa tak boleh jawab, dia memang OKU. Betul ni, bukan main-main. Ni betul. Siapa tak boleh jawab, dia memang OKU. Okey, baik. Sekarang saya nak macam ni. Mata bermula dengan huruf apa? M. Huruf M. Okey, lihat ni, bunyikan dia. Saya buat apa bunyi dia? Okey. Apa bunyi dia? Apa bunyi dia? Apa bunyi dia? Apa bunyi dia?
Apa bunyi dia? Ma, mi, mu, man, min, mun. Itu dia. Okey, baik, sekarang saya tunjuk hidung pula. Hidung bermula dengan huruf apa? H, betul? Okey, sekarang tuan-tuan dan puan, tolong sebut sebab lepas ni saya nak tengok. Lepas ni saya nak tengok. Tolong sebut. Ini H, saya sebut, saya tunjuk hidung adalah huruf H. Okey, baik, bunyikan. Apa bunyi dia? 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 Saudara perempuan, malam ni adalah malam buka minda. Tak pernah belajar Al-Quran macam ni kan? Tak pernah mengaji macam ni. Wah, pelik betul lah kaedah ni. Selain tuan-tuan dan puan, kita dah buat kajian mendalam. Kita dah buat kajian mendalam. Kita dah gabungkan teknik pengajaran untuk orang yang okey, dan kita dah gabungkan teknik pengajaran untuk orang yang okey tapi ditambah you. Kita dah inovasikan kaedah pengajaran orang-orang yang okey, dan kita gabungkan pengajaran untuk orang yang okey tambah satu lagi you. Bermaksud Iqra Pro Class sesuai untuk orang yang okey dan untuk orang yang okey. So hari ini malam kami tuan-tuan sebagai pendedahan sahaja, pendedahan sahaja. Sudah boleh senang ni. Okey. Ini kepala. Kopiah lah, kopiah. Kopiah bermula dengan huruf apa? K kan? K. Okey. Saya buat ni, saya tunjuk. Apa bunyi dia? K. Apa bunyi dia? Ki. Apa bunyi dia? Ku. So, ka, ki, ku. Baik. Apa bunyi dia? Kan. Apa bunyi dia? Kin. Apa bunyi dia? Kun. Sebenarnya apa? Kan, kin, kun. Boleh insyaAllah? Okeylah. Sejam lah, sejam boleh. Sebenarnya boleh nak sejam boleh tak masalah. Tapi malam kamu ni, kita dah santai-santai. Tapi ada apa? Pertama sekali yang aku mesti kenal dan aku mesti cam dan ingat. Aku mesti kenal dan cam dan ingat 6 baris. Ingat 6 baris. Apa nama baris itu? A, I, U, A, In, Un. Boleh? Kena ingat 6 baris vokal. Apa baris itu? A, I, U, A, In, Un. Dan insyaAllah malam besok kita akan kenal pula 28 huruf. Malam ni kenal dan ingat 6 baris. Malam besok kita akan kenal 8 huruf dan kenal 28 huruf dan ingat 28 huruf ini. Bila dua-dua ni nanti dah kenal, baru kita kahwinkan. Ngaji pada kahwin ustaz. Ada. InsyaAllah.
Jadi syarat tuan-tuan ya, rasa seronok nak mengaji sebab senang, santai, tak stres. Senang, santai, tak stres. Ini pengajian keadaan Iqra Pro Plus, insyaAllah ya. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya, sebab malam ni saya tak boleh dengar apa tu tuan-tuan type di ruang komen kat bawah. Jadi kalau ada soalan apa-apa, boleh komen kat bawah. Okey, yang tak ada buku ke apa ke, tulis komen kat bawah, nanti kita baca, kita akan respon. Ya, kita akan respon. So tuan-tuan dan puan, untuk malam ni setakat saja. So, tolong jangan miss walaupun satu kelas ya, sebab kaedah ni terlalu cepat, terlalu laju. Fast track. Tertinggal 2-3 kelas, confirm tak kena ikut. Okey, tuan-tuan dan puan, mohon maaf atas barang kekurangan. Terima kasih banyak kerana sudi bersama saya untuk bersama dengan saya dalam kelas Iqra Pro Plus. Sehingga jumpa lagi. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Amin.